mereka mendiamkan diri melihat perbuatan angkara mereka tanpa berusaha menyedarkan orang lain tentang bencana mereka atau menumpaskan mereka. Jangan tengah orang ni silap faham. Kenapa tak lawan? Sabar. Ada setengah hak jenis juga, zuhud dia kata dia ni. Zuhud apa zuhud? Menakut lagu tu orang panggil. Imam Ghazali kata, dengar cerita Imam Ghazali. Orang yang kuat di tempat yang sepatutnya kita berlembut, dia kata orang ni orang bodoh. Orang yang berlembut di tempat yang kuat, maknanya orang ni orang penakut namanya. Bukan jenis orang sabar, orang penakut. Tempat yang sepatut kita bertegas, kena tegas. Allahu Akbar. Bahkan para da'i wajib bertindak demikian. Kewajipan ini tidak harus dibiarkan atau diabaikan oleh para pendakwah, kerana membiarkan penyakit terus menular dalam jasad sudah pasti lama kelamaan akan menggugat jasad tersebut. Tindakan membendung bencana inilah dilaksanakan dengan teliti dan bijaksana hingga tidak melibatkan orang-orang yang tidak berdosa. Ini kena cepat, kena kerat. Firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik, orang yang tak baik, orang jahat, kepada kamu membawa berita, pastikanlah agar kamu tidak mengapa-ngapakan satu golongan kerana jahil. Mana jangan cepat ambil tindakan yang menyebabkan kita jatuh hukuman kepada orang yang tidak bersalah. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kamu akan rasa menyesal. Ayat ini dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengar ini, belajar daripada sirah, mendengar berita terdirinya Masjid Dirar, munafikin buat masjid. Dia tak buat markah dah, pasal dia kata orang Islam duk kumpul masjid, dia buat masjid juga. Mereka bina masjid ini tujuannya untuk menandingi dan melemahkan fungsi Masjid Quba. Kalau dia ada masjid, bila tak mari tempat Nabi ceramah, duk mana pok ni tak mari, dia ada masjid dia. Orang tak nak kata apa, sebab dia duduk di masjid dia. Tapi kalau tak ada masjid, orang tak mari, tak ada alasan. Ini cerdik munafikin. Tujuan akhir mereka ialah untuk memecah belahkan jamaah muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertanya kepada golongan tersebut tentang motif pembinaan masjid. Nabi tanya, "Buat apa masjid? Masjid aku dah ada sini." Mereka bersumpah atas nama Allah. Mereka mengatakan, "Wallahi, niat kami tidak lain hanyalah untuk kebaikan. Kami nak baik, nak masjid. Apa tak baik?" Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi bahawa sebenarnya mereka berdusta. Rasulullah dapat kesan, sebab yang buat ni tokoh-tokoh lah kau, ketua-ketua munafikin dapat dikenali. Cuma Nabi tak perang golongan ni. Sebab apa? Sebab mereka mengaku beriman, mereka mengaku dia ni orang Islam. Maka Rasulullah memerintahkan beberapa sahabat baginda supaya pergi meruntuhkan masjid tersebut. Masjid itu pun diruntuhkan oleh sahabat. Peristiwa ini dirakamkan oleh Al-Quran seperti yang tertera dalam firman Allah, walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin, di dalam surah At-Taubah ayat 107 108. Jadi puak-puak munafikin buat masjid, tujuan dianya nak menghalang orang daripada pergi ke masjid Nabi. Jadi kita kena perhati hari ni, bukan semua orang masjid nak kebaikan. Ada tujuan lain. Tujuannya biar orang mari sini, jangan pergi dengar tempat Rasulullah mengajar, jangan dengar tempat Rasulullah ceramah. Hari ni pula macam-macam pula. Allah, panjanglah cerita-cerita ini, menarik tuan-tuan. Bila kita dengar sirah Nabawi, sejarah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadapi golongan munafikin, kita jangan hanya baca sejarah. Sebab apa? Di sana ada pengajaran-pengajaran yang nampak ada persamaan dengan zaman kita. Nampak tak nampak? Nampak. Kita tengok di dalam kitab Nurul Yaqin, sejarah, kitab sirah Nurul Yaqin ni, kalau orang belajar di mana-mana pun, di sekolah harak kau belajar di pondok, kitab ni masyhur. Kitab ini dulu lagi
Di saat akhir hari ni, alhamdulillah, timbul sebuah kitab baru yang menarik bagi saya. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Makhtum. Kalau nak beli kitab sirah, beli kitab nama dia Ar-Rahiq Al-Makhtum. Terjemahan ada, bahasa tulis bahasa Arab, ditulis oleh Syekh Safiyah Rahman Mubarakpuri, orang India. Anak pernah jumpa dengan dia, yang kebetulannya anak dia berkawan dengan saya di Madinah. Anak dia mengaji sekali, dia pun hadir tunjuk. Jadi dalam sirah Nabi yang patut kita baca, satu buku yang baru, penulis baru. Ini kawan kita, peringkat kita, belajar sekali pula. Ini syekh kita, belajar sekali di Universiti Madinah. Nama dia Dr. Muhammad Ali As-Salabi. Muhammad Ali As-Salabi ni orang Libya yang menulis buku-buku banyak. Tak petang tadi nak terima senarai buku dia sudah 30 lebih. Allah beri pada dia umur bayar kita menulis buku 30 buah lebih. Bahasa Arab, bukannya tulis kecil-kecil, besar-besar belakang. Baik, kita tengok apa yang ditulis oleh Syekh Khudaribeh dalam kitab ini. Cerita tentang munafikin ini ikut serta menolong golongan munafik meneruskan cita-cita mereka membina Masjid Dirar, ialah segelintir orang-orang Arab Madinah. Munafikin dan kumpulan Arab Madinah yang keliru dan tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyembunyikan kekafiran kerana takut nyawa mereka tergugat. Pemimpin kumpulan ini bernama Abdullah. Tengok, comel nama dia. Abdullah bin Ubay bin Salul. Jangan ambil nama ni berat-berat. Apa kerja dia? Al-Khazraji, orang Khazraj. Madinah ni Aus, Khazraj. Dia Khazraj. Sebab apa dia jadi munafikin? Tengok kronologi. Kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul jadi munafik? Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, berlaku peperangan Harbu Bu'as. Mati pemimpin besar Aus dan Khazraj, mati. Tinggal siapa? Tinggal Abdullah bin Ubay bin Salul, nak dicalonkan sebagai presiden Madinah. Presiden lah zaman kita hari ni, orang raja, ketua Madinah. Tengah duk siap, duk cari tarikh akad sumpah ni, apa jadi? Tiba-tiba Rasulullah mari ke Madinah. Bila Nabi datang, tubuh negara Islam Madinah, siapa yang jadi ketua? Rasulullah jadi ketua. Abdullah bin Ubay duduk mana? Ke tepi. Maka dendam kesumak dalam hati inilah yang menggigit dia hari-hari, yang menyebabkan dia menjadi musuh dalam selimut, jadi munafikin yang menentang Nabi sampai mati. Wal'iyazubillah. Perangan lagu ni, jadi kita tahu punca jadi munafikin sebab apa? Sebab dia telah dicalonkan untuk jadi ketua Madinah, tetapi tak tercapai cita-cita. Nabi telah potong, orang panggil potong kiu, potong lorong. Jadi sungguhnya tidak diragukan lagi tentang bencana munafikin terhadap orang Islam lebih besar daripada bencana orang yang mungkin diakibatkan oleh orang-orang kafir. Orang kafir kita tahu dia kafir. Orang-orang munafikin hidup bersama, orang munafik hidup bersama orang Islam, mengetahui rahsia mereka dan membocorkan rahsia mereka kepada musuh. Atas lalu laporan. Dengar musyawarah apa? SMS terus. Tak ada keluar musyawarah lagi dapat tahu dah. Sampai kita hari ni pun sama. Kadang-kadang musyawarah kajian tak sempat habis lagi. Ada dah maklumat di luar. Blogger-blogger dah tulis siap dah. Berlaku. Orang-orang munafikin ini sama ada golongan Yahudi atau kepada golongan Yahudi atau golongan lain seperti mana yang kerap berlaku. Meskipun prinsip-prinsip yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap mereka ialah menerima apa yang nyata dan meninggalkan segala yang tersirat dalam hati kepada ketentuan Allah, Nabi kita ambil yang zahir, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pula mengamanahkan pada mereka melakukan satu apapun. Tengok, tuan-tuan perhati. Nabi tahu dia munafikin. Nabi tak ambil tindakan, tapi Nabi tak beri jawatan. Ini bahaya besar. Kalau orang ni masuk, bahaya besar. Segala rahsia pemerintahan semua dia tahu. Jadi jangan beri orang-orang macam ni yang nampak sangat
bersifat talam dua muka ini, sifat munafik, jangan beri mereka jawatan dan jangan lantik apa-apa yang berlaku. Itu satu kes Abdullah bin Ubay dan kumpulan dia. Sejarah Islam mencatatkan kisah perkelahian seorang yang ajir ni kuli yang bekerja dengan Sayyidina Umar bin Khattab dengan seorang yang mengikat perjanjian saling tolong menolong dengan Khazraj. Apa ni, kuli pada Sayyidina Umar kelahi dengan orang yang ada kaitan dengan Khazraj. Khazraj ni kabilah Abdullah bin Ubay, kena ingat sejarah, kabilah munafik. Dalam pergadahan tersebut, apa ni, ajir kepada Sayyidina Umar tadi telah memukul lawannya sehingga berdarah. Pak, bagi sebiji. Peristiwa itu hampir saja mencetuskan beberapa perkembangan krisis yang tidak diingini, kalaulah tidak kerana kebijaksanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Abdullah bin Ubay panggil tenaga, panggil habis puak-puak dia. Dia kata, tengok, puak-puak mari daripada Mekah, sekedar kerah kepala dah. Dalam istilah Arab dia guna perkataan sammin kalbaka o yakuluka. Mu bagi makan kepada anjing, dia gigit kamu. Istilah dia. Pasal itulah kita sangat kecewa kalau ada umat Islam hari ini menamakan tokoh-tokoh ulama yang tak sebulu dengan kita sebagai anjing. Tak. Al-kalbul awi. Apa panggil orang anjing? Kalau kita ada perbezaan pendapat, sebut cara baik. Dia salah dalam bab mana? Jangan panggil gelaran-gelaran yang berat. Sammin kalbaka yakuluka. Allahu akbar. Jadi demikianlah nama-nama orang besar munafik di Madinah ni telah disebut. Allah Subhanahu Wa Taala telah menceritakan kepada kita tentang peristiwa yang berlaku di dalam peperangan Tabuk yang berlaku bila mereka ni balik. Jadi untuk menjelaskan cerita yang panjang ini, cerita munafikin telah turun. Antara orang-orang yang terlibat dengan munafikin di Madinah namanya Nabtah Ibnul Haris, sehingga diriwayatkan dalam buku sejarah. Ini anak baca cek dalam beberapa, dalam Maktabah Syamilah, nak cari cerita dalam hadis tak jumpa. Dalam buku sejarah ada. Dia kata, diriwayatkan Nabi kata kepada Nabtah bin Haris ni, siapa dia nak tengok syaitan, tengok dia ni, munafikin. Dah lah rupa huduh, perangai pula jahat. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Tapi beliau selalu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mari bercakap-cakap dengan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi perhatian dan mendengar perkataannya. Nabi, orang bercakap, Nabi dengar. Ni, perangai. Apabila dia pulang balik kepada kaum dia, Nabtah menemui orang munafik dan mencemuh Rasulullah. Dia kata Muhammad suka dengar, suka mudah percaya dia. Mungkin ceritalah apa dia mudah kena kelentung. Allah Ta'ala waktu ayat Quran, wa minhumul ladina yu'zunan nabiy wa yaquluna huwa uzun. Dia kata Nabi ni suka dengar buah orang. Pasal itulah hurah hara. Dia pergi cerita apa boleh. Hadis ni jadi riwayat oleh Imam Ibn Katsir. Di antara anggota tentera munafik pada waktu itu ialah Aus bin Qaizi. Beliau pernah berdalih untuk tidak menyertai peperangan Khandaq. Kepala mula nak lari daripada peperangan Khandaq ni siapa? Aus bin Qaizi. Siapa yang baca buku ni, dia tulis dalam kitab ni Mirbah bin Qaizi. Saya tengok dalam buku-buku sejarah, dalam tafsir Ibn Katsir dan lainnya, mengatakan Aus bin Qaizi. Terlalu betul maklumat. Beliau pernah berdalih untuk tidak menyertai peperangan Khandaq Al-Ahzab, dan beliau mengatakan inna buyutana auratun, rumah kami ni terdedah pada ancaman, jadi kita nak baliklah. Allahu akbar. Kaum munafikin di Madinah ketika itu apa dia buat? Turut hadir dalam majlis pertemuan orang Islam. Mari, anak ceritakan dulu. Di antara munafikin besar yang mari duduk dalam majlis Nabi siapa? Al-Julas Ibnu Suwaid, yang pakai serban besar duduk belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila orang repot tentang dia, Nabi tak percaya. Hei, betul kau awak ni Julas bayar belakang aku? Takkanlah munafikin. Allah waktu ayat Quran menceritakan kejahatan orang ni, barulah sahabat terima. Subhanallah, hebat tak hebat dia? Tak boleh nak kesan munafikin. Jadi mereka sentiasa duduk dalam majlis pertemuan kaum Islam, mendengar pandangan-pandangan dan ucapan mereka, tetapi mereka sentiasa
merendah-rendahkan orang Islam. Lepas dengar, keluar, kutuk Allahu Akbar, dan mempermain-mainkan agama mereka.